Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita belajar dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dalam bab syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni pada beberapa perkara kita telah belajar. Yang pertama, bersuci. Mesti seorang itu suci tubuh badannya daripada hadas kecil dan besar. Suci tubuh badan daripada najis. Suci pakaiannya daripada najis. Maknanya suci belakang. Suci dari segi luarnya, suci dari segi dalamnya. Suci tempat salat sendiri mesti suci pula daripada najis. Tempat kita nak sembahyang, jadah kita tu apa yang kita nak sembahyang. Syarat yang kedua, mengetahui masuk waktu sembahyang. Mesti kita ketahui dengan dalil-dalil, dengan tanda-tanda yang menunjukkan masuk waktu sembahyang dah. Yang ketiga, sambungan kita malam ni ialah tentang menutup aurat. Syarat yang ketiga, nak sah sembahyang mesti tutup aurat. Ia merupakan syarat sah sembahyang yang ketiga. Untuk memahami syarat ini, semestinya difahami perkara berikut. Syarat sah sembahyang ini mesti tutup aurat. Kalau tak pakai baju, tak pakai luar ke, tak sah sembahyang. Untuk memahami masalah ini, kita akan masuk sedikit dalam perbincangan tentang aurat. Perkara yang pertama, makna aurat. Yang kita tahu aurat ni, apa dia arti dia? Maksud dia apa dia aurat? Aurat pada pengertian syarak ialah semua perkara yang wajib ditutup dan haram melihat. Itu maksud makna aurat. Dari sudut syaraknya, makna benda perkara yang mesti ditutup dan haram kita buka dia. Aurat ni ambil daripada kalimah Arab yang dengan mana awar, yang bermaksud sesuatu yang kurang, yang aib, yang suci. Dari segi bahasanya, aurat ni mana benda yang aib, yang kurang atau yang suci. Mana benda aib, kita kena tutup dia. Itu maksud dia dari segi bahasa. Jadi dari segi syaraknya, istilahnya aurat ialah perkara yang wajib ditutup, tak boleh dilihat. Sebab itulah di antara doa Nabi dia ajar Allahumma astur auratina. Allahumma astur auratina. Tutupkanlah keaiban kami, kekurangan kami. Kalau benda kita kurang, minta Tuhan tutup. Kita pun jangan doa ya, nak benda kurang. Kalau benda kita kurang, tak ada doa. Bila Tuhan tutup, alhamdulillah. Itu makna aurat. Yang kedua, sempadan aurat dalam sembahyang. Aurat ni dia ada dua. Satu aurat dalam salat, satu lagi aurat di luar sembahyang. Aurat dalam sembahyangnya macam mana? Sempadan aurat bagi lelaki dalam salat, dalam sembahyang ialah di antara pusat dan lutut. Pusat dengan lutut ni kena tutup dekat tu ya. Itu aurat asasnya, tutup aurat pusat dengan lutut. Oleh itu wajib ditutup ketika mendirikan sembahyang di antara dua tempat tadi. Ini dia panggil aurat daruriyah. Aurat yang wajib kena tutup. Daruri. Tak ada kain, cara mana pun kena cari juga kain-kain, pakaian yang boleh menutup di antara dua tempat. Dua tanda sempadan tadi. Pusat dengan lutut. Kena tanda. Manakala bagi perempuan ialah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Muka dengan dua tapak tangan itu. Oleh itu wajib ditutup ke semua badannya kecuali kedua-dua anggota tersebut ketika sembahyang. Dua, dia tak boleh buka tangan tak. Mana dua, muka dengan tangan dia tekan. Kapai dekat langit. Dia tulis itu tapak tangan. Pasal dia kita terjemah daripada lama dari terjemah hadiahnya tapak tangan. Macam mana boleh buka tapak tangan kalau belakang tak buka? Itu benda pelik.
Setelah kita tengok, kita Arab, dia sebut kaffaini, al-wajh. Al-wajh wal kaffani. Atau al-wajh wal kaffaini. Kaf maknanya dua tangan. Pasal apa dia sebut kaffain, dia tak kata al-yadaini. Kalau dia kata tutup tangan, yadain ni kadang-kadang dia pergi lasin. Alasif tu. Pasal itulah bila basuh tangan siapa ke situ. Jadi tu situ. Nak tangan tu, maksudnya siapa ni. Takkan bergelai dengan tangan. Jadi penterjemah kita, bila ambil kaffain ni, terjemahlah tapak tangan. Macam mana nak tutup buka tapak tangan? Nak buka tapak saja, kulit dia tak buka. Jadi kena buat sayur apa, buka apa di bawah kita. Itu jadi pelik. Jadi kalau kita baca tu, dia jadi pelik juga. Dia maknanya cakap tangan. Tangan, pergelangan ke tangan. Dia kena kemas lah. Orang perempuan ni pakai dia kena kemas. Pada tu setengah orang tu, sama ada dia pakai kaki yang kemas. Ni, jangan buka tangan, buka gini. Buka ada kaki. Yang tak naiklah kata. Ataupun dia pakai sarung tangan. Macam stocking gitu, siapa tahu tangan tutup. Mana kalau lengan buka gini, kena pakai stocking pula. Pada satu tangan yang pasti. Itu maksudnya. Itu sempadan aurat orang perempuan dalam salat, dia boleh buka muka dengan tangan dia saja, dua tangan. Firman Allah Ta'ala, "Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang indah di setiap ketika memasuki masjid. Jadi ketika nak masuk masjid, adalah kita kena pakai pakaian yang indah. Nak pergi masjid, biar comel baju kita. Cari baju-baju yang cantik. Bagaimana kita nak pergi ke pasar, nak pergi ke pejabat pakai baju comel, nak pergi masjid, kena hati juga. Ibnu Abbas, ayat tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu telah berkata, maksudnya ialah memakai pakaian ketika sembahyang. Mana pakaian comel ketika sembahyang ni? Iaitulah hendaklah kita pakai pakaian yang baik waktu kita nak bersolat. At-Tirmizi rahimahullah taala meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatul haid illa bi khimar." Tidak diterima sembahyang perempuan yang telah baligh, yang telah haid. Haid maknanya perempuan yang telah baligh. Melainkan dengan kain yang menutup kepalanya. Mana kena tutup kepala dia. Apabila kepala wajib ditutup, maka menutup seluruh badan adalah lebih aula, lebih utama diwajibkan. At-Tirmizi mengatakan, hadis ini hadisun hasan. Itu sempadan aurat dalam salat. Kita tengok pula aurat di luar sembahyang kawan. Sempadan aurat bagi lelaki ialah antara pusat dan lutut di mana saja mereka berada. Mana orang lelaki-lelaki ini luar semaya pun dia boleh buka di antara pusat dengan lutut. Tapi jangan lebih pada tu lah. Tengok kita ni kalau dia selok naik kilah tu, lebih juga dah. Jangan lebih. Dekat pusat dengan lutut. Hukum ini adalah ketika mereka berada sesama mereka. Naknya ketika kita ni sama-sama lelaki saja. Atau mahram mereka. Kita duduk dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Perempuan yang diharam kahwin dengan mereka, itu mana mahram. Bukan muhrim. Mahram baca dia. Kalau baca muhrim mana lain. Mana orang pakai ihram. Manakala ketika berada dengan perempuan-perempuan ajnabi yang halal kahwin. Jadi waktu kita nak keluar daripada rumah kita, kita jumpa akan bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Lain daripada isteri kita, lain daripada anak-anak kita, mahram kita. Aurat lelaki dengan mereka menurut pendapat yang muktamad ialah selain dari muka dan dua tapak tangan. Jadi, orang lelaki pun kena pakai rupa juga. Ketika aurat lelaki dengan mereka menurut pendapat yang muktamad ialah selain dari muka dan dua tangannya. Dalilnya ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah katanya. Aku dan Maimunah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat nama dia Ibnu Abdullah bin Ummi Maktum,
Dia ni tak nampak mata. Seorang yang tak nampak mata. Ibnu Ummi Maktum datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu perintah supaya memakai hijab telah disyariatkan. Mana perintah orang perempuan kena pakai hijab telah disyariatkan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya berhijab daripadanya. Nabi kata, Maimunah, siapa dia tadi? Ummu Salamah dan Maimunah. Nabi kata, pakai hijab, tutup aurat. Kami berkata, tidakkah dia seorang yang buta? Bukankah Ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta? Tutup aurat buat apa? Dia tak nampak. Dia seorang yang buta, tidak melihat dan mengenali kami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu berdua juga buta? Tidakkah kamu berdua melihatnya? Jadi, kamu tak buta, kamu akan lihat dia. Jadi macam mana? Walaupun dia buta, mana kena tutup juga. Maksudnya ialah perempuan ajnabi tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan. Dua tangan lelaki ajnabi. Maksud dianya, kita faham dari situ, orang perempuan tak boleh tengok orang lelaki ni kecuali muka dengan tangan dia. Mana kita tak boleh nak buka juga. Baik. Firman Allah tak tengok ni. Habis dah, semua satu di bawah dalil tadi. Maksudnya naik atas mula. Ialah perempuan ajnabi tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan lelaki ajnabi. Jika penglihatan tersebut dengan syahwat, maka muka juga haram dilihat. Tak boleh tengok orang. Jadi nak tengok kecek orang, tak boleh tengok muka, kena tengok lain. Orang kita tak belajar bab aurat ni, kata dia di peti mana pula tak tengok muka orang. Tak mesra pula dia kata. Nak mesra ni sama kita, sama lelaki. Tengok orang perempuan tadi nak mesra mana, kena tengok lain. Firman Allah Ta'ala, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Dan katakanlah kepada mukminat, perempuan-perempuan yang beriman, agar menahan, yakni menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Itu sempadan aurat lelaki. Manakala sempadan aurat bagi perempuan ialah antara pusat dan lutut jika sama mereka. Sesama mereka perempuan yang Islam, yang muslimat. Duduk sama-sama dia dalam rumah kok dia boleh buka pusat dengan lutut. Tak apa. Jika bersama dengan perempuan kafir, maka auratnya ialah selain daripada anggota yang terpaksa dibuka kerana melakukan sesuatu kerja seperti mengurus rumah dan seumpamanya. Manakala aurat ni dia duduk sekali dengan orang perempuan yang bukan Islam. Mana dia buka setakat yang perlu sajalah. Buka muka dia, buka kepala dia. Perempuan kafir yang perempuan tapi orang kafir. Ada atau aurat perempuan dengan lelaki mahram ialah antara pusat dengan lutut. Lelaki mahram dia. Maksud dia boleh membuka seluruh anggotanya kecuali pusat dan lutut dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Di zaman ni memang zaman fitnah. Bahawa banyak kita dengar, kita selamatlah. Kita dijauhkan Allah Ta'ala dah. Ya sepatutnya tu jaga cucu jadi mangsa. Jadi zaman sekarang ni, nak tutup aurat lebih sangatlah lagi. Zaman dulu ni zaman orang tidak menimbulkan fitnah. Orang yang ada hatinya baik. Kalau tutup dengan ayah, dengan cucu pun ada. Bahkan ayah dengan anak, adik-adik. Hadis wala haraj kata orang Arab. Banyak cerita. Orang lain tu sekiranya orang. Dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jika boleh menimbulkan fitnah, maka ia juga diharamkan. Kena balik macam orang lain juga. Walaupun mahram dia. Oh, ada nombor 2 di bawah. Kita tinggal tadi. Aurat lelaki tadi. Jika penglihatan tersebut dengan syahwat, maka muka juga haram dilihat. Tengok nombor 2 di bawah. Aurat lelaki ajnabi
dinisbahkan kepada wanita ialah dari pusat hingga ke lutut. Ada pendapat yang mengatakan seluruh badan adalah aurat. Dengan ini perempuan tidak harus melihat badan lelaki. Oleh itu sebagaimana lelaki diharamkan melihat kepada perempuan, maka perempuan juga diharamkan melihat kepada lelaki. Pendapat pertama lebih sahih. Lihat tafsir Ayatul Ahkam oleh Muhammad Ali As-Sabuni, kata dia. Baiklah. Kita tukar kepada aurat perempuan dengan laki mahram, kecuali pusat lutut. Maksudnya dia boleh buka seluruh anggotanya dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jika boleh menimbulkan fitnah, maka ia juga diharamkan. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, firman Allah Ta'ala, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ. Surah An-Nur ayat 31. Maksudnya, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah kepada suami, bapa ayah mertua dia, atau putera-putera mereka, atau anak-anak suami mereka, anak tiri dia, atau saudara-saudara lelaki, atau putera anak lelaki, anak lelaki saudara, dan saudari-saudari mereka, atau wanita-wanita Islam. Mana ni orang yang kita boleh buka aurat, boleh buka aurat, buka nampak perhiasan yang biasa. Perkataan perhiasan telah ditafsirkan dengan makna anggota tubuh yang terletak di bahagian atas pusat dan di bawah lutut. Maknanya setakat dia. Tempat dia. Manakala aurat perempuan dengan lelaki ajnabi bukan mahram, ialah seluruh tubuhnya. Tak boleh buka semua sekali. Oleh itu tidak harus dia membuka auratnya di hadapan mereka walaupun sedikit, kecuali kerana keuzuran sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sebab yang dibenar oleh syarak ini ada yang urah di bawah nanti insyaAllah. Begitu juga lelaki tidak diharuskan melihat aurat perempuan jika auratnya terdedah. Manakala terbuka pun jangan tengok. Sekarang ini bukan terbuka, dibuka. Dibuka pun kita tak boleh tengok. Tak ada kesempatan tengok. Tak apa dia buka sendiri, kita bukan kita tengok. Jangan jadi apa ni? Jangan tutup main putar belik dari segi hujah. Kamu nak dia buka. Nah. Dalilnya firman Allah Taala, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." An-Nur ayat 30. Maksudnya katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, adalah mereka menahan, merendahkan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Mana pandangnya kita ni perendah. Jangan tengok benda-benda yang tidak baik. Yang demikian itu adalah lebih suci, lebih bersih bagi mereka. Kalau nak bersih hati kamu, nak bersih iman kita, jangan ditengok pada benda-benda yang tidak halal bagi kita. Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang subuh. Ia dihadiri bersama oleh perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan seluruh badan mereka tertutup dengan pakaian yang dipakai. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka. Maknanya dia keluar awal ke perempuan. Kalau kita pergi ke Masjid Madinah, di sebelah kiri makam Rasulullah tu dia ada ditulis Babun Nisa. Babun Nisa makna pintu perempuan. Maknanya orang perempuan keluar pintu lain, lelaki keluar pintu lain. Itulah kata sahabat, bila Rasulullah isytihar bahawa ini pintu perempuan, dia kata aku tak pernah masuk lepas pada hari itu. Sampailah bila-bila. Tak masuk lah. Ini pintu orang perempuan. Pasal apa? Dalam masalah ni pun diasingkan tempat. Tengoklah orang perempuan biasanya, orang lelaki ni dia minta tunggu. Zikir dulu. Tengoklah perempuan keluar, semua baru lelaki itu keluar. Tak mau bagi campur sampai gitu sekali. Maksud seluruh badan, kata di dalam hadis ini, maksud seluruh badan mereka tertutup, ialah mereka menyelubunginya dengan pakaian-pakaian mereka. Ini memberi maksud pakaian tersebut menutup seluruh tubuh badan.
beberapa keadaan yang diharuskan membuka dan melihat aurat kerana keuzuran tertentu. Jadi ada kalanya kita terpaksa buka aurat. Jadi di manakah tempat yang dibenarkan? Setakat yang dibenarkan, jangan tambah. Kamu orang benar sikit, kita tambah lebih lagi. Tak boleh. Yang pertama, ketika meminang untuk berkahwin. Ketika meminang untuk berkahwin, oleh itu harus melihat muka dan dua tangan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab nikah. Dua tangan, kita tampaklah tangan. Tak tengok nampak saja tu buka begini. Pasal apa muka dengan tangan boleh tengok? Kerana kata di ahli-ahli perubatan, hikmat dia kata dua tempat ni memang boleh tengok rupa lain. Kalau kita tengok setengah orang ni, muka dia cerah. Tengok muka cerah nampak. Tapi warna dia sebenarnya tengok tangan. Kalau tangan gelap, mana gelap lah lain tu. Kita tak payah buka lain lah, pakai tengok safety. Isyarat tu. Pasal tu sekarang ni, ada dia panggil bedok ke apa ni, budak-budak Cina mata. Kalau kita tengok muka, macam orang putih. Cerah. Cina. Kelih tangan, tak mari kawasan lain pula. Dah. Marilah ke Bombay mana tu. Gitu. Dia mana nyaman. Tapi tanya orang tak berkalah di sini. Biasa dia tengok muka. Jadi, tanya juga nampak orang ni kurus, kau gemuk. Tu tahu dia mana belakang. Jangan kau pergi yang belakang ni. Macam mana? Royak ni, ulang apa ni? Ahli-ahli bahagia pendidikan ni. Dia kata, memang tanya ni boleh kesan. Kalau kita tanya kurus tu, kurus lah dua dia ni. Muka mungkin tak nampak sangat. Kena muka bulat tu nampak besar juga. Tengah orang ni tak sama dah. Dia suka beli kereta pun. Ada suka beli model leper. Ada suka beli model bola. Kereta pun tu sama. Orang pun lagi lah. Tak suka. Dia tujuan dia suruh tengok. Pasal apa Nabi suruh tengok? Dalam hadis lain Nabi kita bagi tahu. Tengok ni lebih kepada mengekalkan hubungan suami isteri. Pasal bila dia tengok tak kena. Tiba-tiba mak ayah dia patah. Mu kena terima juga ke mana-mana pun. Aku malu nak kalau mu tak terima. Malu lah, mak kena lama contohnya. Dia terima juga. Hati dia tak kena, dia tidak akan puas. Orang ni tak akan puas. Pasal tu Imam Ghazali kata, perkahwinan ni tak selesai masalah kecuali dengan kahwin dengan apa yang dia nak. Pasal itulah bahaya budak-budak ni. Dia ngorak awak. Di sekolah dia mengorak, di mana-mana dia mengorak. Tiba-tiba mak tak pergi cari hal lain. Bacalah dasar khabar. Dalam ruang ada panggil ruang pengaduan, luar ruang rasa. Boleh baca. Saya sekarang ni sudah 5 orang anak. Tapi macam manalah hati saya tu ingat kau sunai yang pertama dulu. 5 orang anak boleh. Tapi tu ingat kau lama juga. Mana hati dia tidak puas. Mengikut kehendak dia tu. Pasal tu dia kena tengok. Jadi di antara kita ni tidak bercakap ni. Kita selingannya, kayaknya tempat yang dibenarkan kita tengok ni, pasal tu lah orang Arab yang pergi pakai hijab pun, waktu nak min dia buka belakang. Buka muka, pasal boleh tengok, dia ni muka gelap cerah, boleh tahu lah. Tengok muka, tak payah tengok banyak-banyak. Kat lon ni pakai klip belakang dah. Tak tahu yang klip. Kau pergi rumah tu pasal jenis, orang panggil nak pergi ambil mati stay tu dah. Kau tengok sama tu. Saya kena tengok. Yang kedua, melihat kerana tujuan penyaksian atau muamalah. Tengok ni kerana nak jadi saksi. Orang perempuan bila pergi mahkamah, dia boleh buka muka dia, tangan dia, pasal kalau tidak, siapa dia mari ni? Saya lah saya. Saya, Timung bin Dogoy. Semua, kalau tutup muka semua, tak buka. Boleh jadi orang lain. Dah. Istilah dia ni kat saksi hantu dia panggil. Orang lain bagi jadi nyamar. Ni boleh juga. Tak boleh. Kena buka. Ataupun muamalah mana dalam kerja kita. Jual ke berapa. Masa-masa tu dia boleh tengok kerana kalau ada sikit siapa dia nak cari mana tu ni? Bukan saya. Kita pun pergi. Mana tak tahu. Oleh itu harus melihat muka sahaja jika terdapat keperluan untuk mengenali perempuan tersebut dan ia hanya boleh dikenali dengan melihat mukanya. Jadi ini cara. Yang ketiga, melihat kerana merawat atau mengubat. Oleh itu harus membuka dan melihat aurat sekadar yang diperlukan sahaja.
Jadi pasal itulah kita sekarang ini. Di antara perkara yang belum selesai, yang fardu kifayah, tidak cukup doktor-doktor di wak persalinan. Wak salin, kadang-kadang tak ada doktor perempuan. Orang lelaki masuk. Sedangkan anak-anak perempuan kita ramah jadi doktor. Perubatan bahagian perbidanan ni. Macam mana jadi tak cukup? Itu kita heran. Oh doktor tu minat nak duduk situ sebab apa? Sepatutnya doktor laki-laki ni awal-awal lagi dia tak ambil sebab lagi bidan. Cari pagi lain lah dia. Tak tahu lah. Minat orang tu tak suka. Tapi kita pun kena pilih lah. Nak sini, bukan nak sini boleh tapi ada orang lelaki masuk ke tidak. Kalau di atas hospital ni memang ada doktor masuk. Dan saya lain. Oh betul-betul orang lelaki tak masuk. Tapi kalau tak ada juga. Dalam kalau darurat yang terpaksa, nak pergi hospital swasta tak ada duit. Masa tu terpaksa. Tapi sekadar yang diperlukan saja. Doktor jangan dia masuk dalam negara dia. Suruh misi-misi lah tu. Dia nanti kontrol apa-apa perlu yang emergency lah. Dia kata doktor tak masuk dah, dia tunggu luar ya. Kamu kalau ada mustahak dah, oh, barulah pergi dah. Tapi kita ni kadang-kadang tak mikir sangat. Nak pergi klinik situ. Doktor perempuan, tak apa nak berubah. Sedangkan 10 lagi klinik lain, doktor lelaki. Jadi kita tak boleh pergi situ. Berapa nak pergi buka aurat dia. Sama juga dengan orang perempuan. Selagi dia di kawasan kita ni ada doktor perempuan, klinik perempuan ada, swasta ada 10 klinik. Kita kena pergi perempuan dulu, yang pergi laki-laki. Kalau kita pergi melawat di klinik, jumpa ya. Klinik doktor perempuan orang jatuh penuh juga. Klinik doktor lelaki pun orang perempuan penuh juga. Mana kita tak ambil sana sangat dalam bab aurat ni. Tak ambil kira belah mana. Mana kira main-main gitu ya. Pasal istilah orang Melayu, dia panggil mati lari ke apa. Mati lari. Kok jenis ada rasa ke apa. Suka ya, jatuh dengan sini. Mati lari. Kali. Tak kali buat nak mengojak bodoh gitu. Pelaku sekali dah. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha telah meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam. Nabi, isteri dia Ummu Salamah minta izin nak berbekam. Baginda menyuruh Abu Taibah melakukannya. Abu Taibah ni melakukan bekal isteri dia tu boleh jadi di tempat-tempat tertentu ataupun tak ada orang masa tu. Keadaan yang ketiga ini, yang ketiga mana? Yang ketiga ni nak pergi berubah. Nak pergi berubah, tak ada orang lain dah. Doktor ni yang boleh buat. Disyaratkan berada bersama-sama mahram atau suami. Suami kena masuk sekali. Dan tidak ada perempuan yang boleh mengubatinya. Syarat yang ketiga, syarat ni, tak ada orang perempuan. Doktor ni yang boleh buat. Lelaki. Doktor pakarnya seorang ni yang boleh buat. Kita kata. Orang lain tak boleh. Itu terpaksa lah kita kena pergi juga. Jika terdapat lelaki muslim atau perempuan muslimah, maka tidak harus diubati oleh orang lain. Jangan masuk lagi pada orang lain, kecuali masuk dalam bab ini. Jadi masalah aurat ini cukup besar kalau kita kaji bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Nabi kita sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata apa? Sinfani min ahli nar lam arahuma. Nabi kata dua jenis manusia daripada penghuni neraka. Dua jenis manusia ni, dia ni dikira sebagai penghuni neraka yang belum aku lihat. Nabi tak lihat ya. Lam arahuma, aku tak pernah lihat lagi golongan ni. Sebelum daripada ni Nabi tak lihat lagi. Qaumun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama, yang Nabi tak tengoknya, satu kaum yang mempunyai cemeti-cemeti seperti ekor lembu. Ada tokak dia ni macam ekor lembu. Mereka memukul orang dengannya. Maknanya pemimpin yang zalim, yang kerja dia ni pihak orang. Zaman dulu kalau orang zalim ni pihak. Lo ni, dia tidak pihak dah dengan tokak dia tu. Dia pihak dengan apa? Dengan undang-undang. Dia tak kenal orang ni, betul atau undang-undang boleh masuk. Ataupun dengan tekanan kepada rakyat dia. Naik cukai banyak.
orang bayar ni, semua ni termasuk dalam kezaliman yang dibuat oleh orang yang berkuasa. Nabi kata aku tak tengok lagi orang ni, tak tengok jadi. Zaman pemerintah Nabi, sebab Nabi ni pemerintah dia adil. Benda ni berlaku pada tu. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti la yadkhulna al-jannah wa la yajidu rihaha la yujadu masirata kaza wa kaza. Itu rombongan yang pertama, iaitulah pemimpin yang zalim, dia ada pukul orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi seumpama bertelanjang. Nabi tak tengok zaman dia, zaman jahiliah tu banyak. Zaman dia tu dia memimpin. Lalu ni zaman jahiliah balik semula ke situ. Ada ke tidak orang berpakaian sebaik tapi supaya telanjang? Ada. Dia pakai tapi macam telanjang. Nipis. Baju nipis. Nampak habis jalan. Nah. Atau baju tak ada jahit. Cari terbuka. Supaya telanjang juga. Atau baju tebal tapi ketat. Ketak yang nampak belakang. Tinggi rendah. Mana apa ni? Bukit ceruk nampak belakang. Jadi serupa dengan tak pakaian. Nampak. Jadi benda ni. Semua ni. Pakaian-pakaian ini kata Nabi SAW. Orang ni sifat orang ahli neraka. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi seumpama bertelanjang. Yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Dia lengguk-lengguk suara orang maksiat. Dia mau cerita. Kalau kita pergi tempat pesta-pesta kau. Lalu ni orang tak panggil pesta dah, hak baru ni. Dia panggil perkampungan hadari pula. Nama baru. Wah heboh lah berapa. Oh saya dah heboh lah ni. Perkampungan hadari pula, nama baru. Kata pergi melawat situ. Penuh dengan budak-budak kita ni. Duk lengguk-lengguk situ hotel ni. Tunggu orang ada gendul dia nak pergi puan. Itu biar harga dia. Harga ni udah naik gendul. Makan nasi RM1, lepas tu apa jadi? Wallahu'alam. Kepala mereka seperti engguh unta yang condong. Kepala dia seperti engguh unta. Maknanya, kalau ada rambut pun sanggup tinggi. Lo ni tak boleh sanggup. Lo tak ada dia rambut. Oh jatuh juga ni buat. Tukar kita tengok dah. Tukar. Ini kepala akhir zaman depan. Mereka, tengok ni. Oh ni kita bimbang ni. Bimbang kata bimbang. Aku kenal tahu rumah kita ya. Pakat peringat. Mereka ni tidak akan masuk syurga. Rongen lah ni, perempuan yang untuk aurat ni dengan orang zalim duk pukul orang ni. Orang ni tak akan masuk syurga dan tidak dapat mencium bau syurga. Padahalnya bau syurga itu dapat dihidup pada jaraknya sekian-sekian. Dalam riwayat lain dia kata jaraknya lebih 500 tahun perjalanan. Jarak tu, bau syurga. Orang ni, orang perempuan yang pakar atau telanjang ni, tak bau syurga. So, nak masuk. Bau pun tak hidup. Syurga ni, kalau dia tu habui, kita nak siung atas dunia ni, dapat. Orang-orang, pasal itulah orang pejual Islam, tak takut mati. Orang yang takut ni, pejual tepi-tepi jalan ni, kita ni. Pejual Islam semua tak. Dia dapat dah siung bau syurga. Cuba cerita Anas bin Nadar, apa nama sahabat, yang dia dalam peperangan Uhud. Dia kata kalau dia pergi ke makan utama. Dia kata kalau aku pergi utama ni aku suruh panjang umur. Inni la ajidu rihal jannah min dunya. Aku duk bau syurga. Duduk sini bukit Uhud ni, duk bau syurga. Dia lepas utama tak ada makan, masuk pergi perang Anas bin Nadar. Sudah perang orang cari dia tak jumpa. Tak ada mayat. Mana gila seorang orang kita. So dia masuk, dia mukanya bukan jenis lari ni. Takut jadi munafiki, lari bilik tengok duk perang, saya senyap bilik rumah. Kalau ni bukan jenis lari ni. Tapi mana mayat dia? Mayat tak ada. Kupu-kupu mayat semua, adik perempuan dia mari cari. Tengok sorang. Dia kata ni mayat anak saya nampak. Orang bila di tubuh dia lebih daripada 70 liar luka. Di antara kena tomboknya, kena pedalnya, kena panah. 70 liar luka, hancur tubuh. Kaki dia ya. So, di ujung kaki dia, ada sepak yang tak kena gapa-gapa. Adik kata ni kaki dia ni. Adiknya kena kaki apa? Bau syurga ni sudah dapat dicium oleh pejuang-pejuang Islam, pasal itulah dia orang ni tak laku. Tak laku. Ibnu Hajar
dalam kitab di Az-Zawajir, Ibn Hajar Al-Haytami. Dalam kitab Az-Zawajir dia kata apa? Larangan membuka aurat adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Dosa besar dalam Az-Zawajir banyak. Lebih kurang dalam 400 perkara. Sekarang ni ada sebuah buku yang dibagi oleh Jabatan Agama. Kalau kita pergi Kota Baru tu, di Jabatan Agama, Jabatan Halawat Islam. Mungkin di Jabatan Agama daerah pun ada. Dia tulis buku, para perkara yang dilarang, perkara-perkara larangan yang dianggap biasa oleh masyarakat. Ada berapa puluh perkara yang memang hadis jelas. Hadis yang sahih. Yang jelas Nabi kita larang, tapi orang anggap benda ni biasa. Biasa ni sebab kita tak tahu, ataupun sebab kita serah tak ada apa-apa. Jadi kena cari buku ni, kita bagi ambil sini, baca, rumah kita baca dengan anak-anak. Kita sendiri boleh tahu manakah perkara yang dilarang oleh Allah, tapi kita anggap benda ni biasa. Sebab apa biasa? Sebab orang buat ramai. Okey, aku tak buat. Itu ya. Dalam kitab Az-Zawajir ini, Ibn Hajar Al-Haytami bawa 400 lebih dosa-dosa besar, termasuklah membuka aurat ini daripada dosa-dosa besar yang diperuntukkan hukuman yang keras dan pedih. Bukan sahaja perbuatan mendedahkan aurat melanggar hukum Allah yang mendapat ancaman di akhirat, malah juga melibatkan hukuman dunia. Mendedahkan aurat sama di tempat mandian atau di tempat awam mencacatkan status keadilan seorang, apalagi kesalahan tersebut jika diberulang-ulang. Pastilah melujudkan maruah dan merendahkan kehebatan yang menggugurkan kelayakan seorang menjadi saksi seperti mana individu fasik lain. Itulah di antara banyak lagi lah cerita-cerita hikmah tentang menutup aurat ni yang Allah Taala, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tekan dalam hadis ini pun cukup berat kepada kita. Nabi kata apa? La yadkhuluna al-jannah wa la yajidu rihaha. Orang lagu ni buka aurat ni, orang ni tak masuk syurga. Tak payah lagi kita cari hadis-hadis. Hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim. Banyak lagi hadis-hadis yang dia orang cerita tentang hadis surat merah ke apa tu. Ada setengahnya tidak sahih. Tapi hadis Muslim ni jelas kepada kita. Sifat ahli neraka lagu ni, wal'iyadzubillah, kita minta perlindungan daripada perkara ini. Yang keempat, syarat sah sembahyang. Yang keempat, menghadap kiblat. Ini ialah syarat sah sembahyang yang keempat. Maksud kiblat ialah bangunan Kaabah. Ini bermakna ia adalah menghadap ke arah Kaabah. Manakala kita duduk di Mekah, dekat Masjid Haram, kita mesti tuju ke Kaabah. Kalau duduk luar Masjid Haram, tuju ke Masjid Haram. Duduk luar Mekah, tuju ke Mekah. Gitu. Duduk jauh lagi pun kita ni menghadap ke arah syatral Masjid Haram, arah Mekah. Arah Mekah di mana? Dekat arah jatuh kita. Ada kat sana. Itu rahmat Allah SWT. Nak wayaknya nak suruh manusia ni bersatu. Tunjuknya satu. Allah satu, kiblatnya satu. Cuba kita semaya ikut saya. Masjid ni adalah jatuh. Di masjid dalam ni adalah ala kilir. Nampak bersatu ke tak satu kita? Tak satu. Tak satu. Tapi orang nak nampak kita satu, kiblatnya tak. Pergilah pusing dunia mana pun, kiblat dia Kaabah. Tak kira jatuh naik tu. Yang penting kiblat Kaabah. Jatuh naik ni ikut sudut kita duduk ada dunia. Ini bermakna dia hendaklah menghadap ke arah Kaabah. Dalil wajib menghadap ke arah kiblat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah ayat 150. Maksudnya maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, Mekah itulah. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arahnya, ke arah Masjid Haram. Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang diajarkannya cara mendirikan sembahyang dengan sempurna, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka sempurnakanlah wudu, kemudian hadapkan dirimu ke arah kiblat dan bertakbir. Mana arah yang jelas. Maksud Masjidil Haram yang disebut dalam ayat dan kiblat dalam hadis ialah Kaabah. Itu jelas kepada kita. Tarikh disyariatkan menghadap ke arah kiblat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib. Bukan Al-Bara. Al-Bara. Patut dua kali. Satu sekali. Al-Bara.
bin Azib. Azib dengan Ain. Radhiyallahu ta'ala anhu katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersalat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Waktu Nabi sampai ke Madinah, mula-mula start dia hadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Alif belakang tu. 100, dia panggil pusing dengan 160 darjah. Bila duduk Madinah lah. Mekah ni, Baitul Maqdis ni. Madinah duduk tengah. Jadi hadaplah ni. 16 atau 17 bulan dan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat suka untuk menghadap ke arah Kaabah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bermaksud, sesungguhnya kami sering melihat mukamu berulang-ulang mendongak ke langit, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Taala kata, maka palingkanlah mukamu ya Rasulullah, menghadaplah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Kaabah. Allah Taala hajat paling. Oleh itu tarik ia disyariatkan menghadap Kaabah ialah pada awal-awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan dalam bulan Sya'ban tahun yang kedua hijrah. Bulan Sya'ban tahun yang kedua hijrah. Cara mengetahui arah kiblat, ini kita kena belajar. Ia terdiri daripada dua keadaan. Iaitu orang yang bersembahyang berada berdekatan dengan Kaabah dan dapat melihatnya jika dia mahu, atau berada berjauhan darinya dan tidak dapat melihatnya. Jadi cara nak tengok Kaabah kiblat ni dua cara. Yang pertama, orang duduk depan Kaabah, nampak Kaabah depan. Pada keadaan pertama, berdekatan dengan Kaabah, kita nampak Kaabah depan kita. Orang yang bersembahyang wajib menghadap ke arah Ain, ke arah zat Kaabah. Apa ni? Bangunnya Kaabah. Dengan yakin. Manakala keadaan kedua, berjauhan dari Kaabah, orang yang bersembahyang wajib menghadap ke arah Ain, zat Kaabah, berasaskan kepada dalil-dalil, tanda-tanda yang zanni, jika tidak boleh berasaskan dalil qat'i. Maknanya, kita agaklah. Agak kira kita yang Kaabah bulan ni, kita sekarang ni siapa dia tahu Kaabah dekat ni. Adanya, bila kita mengaji, tengok dalam peta, dalam di pengabah ni, kompas dah. Kompas tunjuk kiblat dia. Maknanya kita percaya dia. Masa ilmu kompas ni biasanya, betul. Dalilnya kau tu bagi siapa tu. Kalau kompas dia tak betul, kau tu bagi lagi ke Mekah. Siapa-siapa, tiba dia sampai ke mereka. Apa betul-betul dah. Dia ada kompas dia, ada betul. Jadi kita boleh percaya dengan dia, kita yakin. Cara sembahyang dan dengan rakaat sembahyang. Ketika Allah memfardukan sembahyang ke atas orang Islam, maka habislah kitanya. Lepas berapa ni? Syarat atas sembahyang ni 4 perkara, tamatlah. Sekarang ni kita nak tengok cara dan dengan rakaat sembahyang. Di perkara awalnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan sembahyang ke atas orang-orang Islam, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disebut sebelum ini, untuk menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam waktu bermula dan berakhir setiap sembahyang dan menjelaskan bilangan rakaat seperti berikut. Jadi kita baca dah bahawa ni kita Jibril dia mari ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu yang pertama lagu ni, hari yang kedua dia sembahyang di akhir waktu. Ingat lagi dah. Sembahyang subuh 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan sekali tasyahud, iaitu tasyahud akhir. Sembahyang subuh. Sembahyang zuhur 4 rakaat dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertama selepas 2 rakaat dan tasyahud kedua di akhir sembahyang. Sembahyang asar 4 rakaat seperti sembahyang zuhur. Sembahyang maghrib 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertama selepas 2 rakaat dan tasyahud kedua di akhir sembahyang. Ini biasa adalah yang kita dengar. Sembahyang isya 4 rakaat seperti sembahyang zuhur dan asar. Jadi bilangan rakaat pun kita jelaskan kepada kita bahawasanya bilangan rakaat ini sudah mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pada apa yang Nabi kita terima daripada Allah SWT. Kemudian Jibril mari datang ajar pada Nabi. Kali ini kita masuk pula kepada bab rukun-rukun sembahyang. Jadi rukun sembahyang, habis dah kita bab syarat sembahyang. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung lepas pada ini.